الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. وقال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين. Telah berkata Imam Al-Allamah Syekh Abdul Qasim Al-Kushairi, semoga Allah Ta'ala merahmatinya dan kita mendapat manfaat serta barakah ilmunya. Zunnun Al-Misri mengatakan, barang siapa menghendaki kepandaian, maka wajib atasnya menghidangkan air di Baghdad. Bagaimana keadaannya? Ke mana ditanya? Saya dibawa menghadap pada khalifah kerana tuduhan kafir. Saya melihat seorang pelayan menghidang minuman yang memakai serban dan sarung tangan model Mesir. Pelayan itu membawa beberapa guci keramik lengkap dengan gelas-gelasnya. Saya menunjuk ke arahnya, saya mengatakan, itu adalah seorang penghidang minuman khusus untuk raja. Orang-orang menyangkalnya, bukan dia adalah penghidang minuman umum. Melihat pengakuan itu, saya pun langsung mengambil guci dan meminumnya. Saya mengatakan kepada orang di sekitarnya, barang siapa yang mengikutiku, maka saya memberinya dinar. Namun tidak seorang pun yang berani mengambilnya. Engkau hanya seorang tawanan, bukan termasuk golongan satria jika kami mengambil sesuatu darimu. Kata salah seorang pengunjung yang tidak setuju dengan tawaran Zunnun Al-Misri. Dikatakan juga bahawa sikap yang mengambil untung dari seorang kawan bukan termasuk futuwah. Berkaitan dengan ini, seorang teman kami bernama Ahmad bin Sahal melakukan transaksi dagang. Dia dikenal sebagai seorang pedagang yang memiliki jiwa futuwah, jiwa kesatriaan. Kemudian saya membeli sepotong kain darinya. Dan dia hanya mengambil harga pokoknya, ini harga modalnya. Kenapa anda tidak mengambil untung? Tanya saya. Saya sudah mengambil untung tetapi tidak dengan cara membebani. Seorang yang mengambil untung dari seorang kawan bukan termasuk futuwah, yang kesatriaan. Diceritakan seorang pemuda Naisabur yang dikenal berjiwa satria keluar mengadakan perjalanan menuju kota Nasa. Di tengah istirahatnya di sebuah rumah penginapan, seorang pria bersama kawan-kawannya bertamu kepadanya untuk meminta jamuan. Pada undangan itu pun datang dan mereka makan bersama-sama. Selesai makan, seorang pelayan wanita keluar ke ruangan perjamuan sambil membawa minuman. Dia menuangkan minuman ke masing-masing gelas di tangan para undangan. Namun, begitu giliran tuan rumah, dia segera menarik tangannya dan mengambil wuduk. Para undangan memandang hairan menunjukkan sikapnya. Bertanya, pemuda itu mendekat lalu berkata, bukan termasuk orang yang satria jika membiarkan pelayan wanita menuangkan air dalam gelas di genggaman tangan kaum lelaki. Saya semenjak beberapa tahun masuk rumah ini, jawab kata seorang pengunjung, belum pernah melihat seorang wanita pun yang menuangkan air minuman ke dalam gelas di tangan kaum lelaki. Saya mendengar Mansur Al-Maghribi berkata, seorang bermaksud menguji Nuh Al-Ayyar An-Naisaburi, seorang ulama sufi di Naisabur. Orang itu kemudian membeli seorang budak wanita yang diberi pakaian lelaki yang tampan, dan memang budak itu dirias yang sekiranya dapat memberi kesan bahawa dia benar-benar seorang laki-laki. Wajahnya sangat elok dan sikapnya yang baik. Budak itu dibawa ke rumah Nuh untuk ditawarkan dan membelinya dengan kadar harga budak laki-laki. Budak itu kemudian tinggal bersama Nuh selama beberapa bulan. Selang beberapa waktu, bekas tuannya datang dan bertanya, adakah tuanmu Nuh Al-Ayyar telah mengetahui bahawa engkau seorang budak lelaki, budak wanita? Tidak, dia tidak pernah menyentuhku sama sekali.
Dia hanya membayangkan bahawa saya seorang budak laki-laki. Dikisahkan bahawa seorang laki-laki keji dan licik meminta istana untuk menyerahkan seorang budak guna melayani raja. Laki-laki itu menolak, maka raja memaksanya dengan memberi hukuman 1000 cambuk. Dan laki-laki itu tetap pada pendiriannya. Dia tidak mahu menyerahkan budak itu meskipun dihukum berat. Bertepatan dengan itu, di malam harinya dia bermimpi sampai mengeluarkan air mani. Dia segera mandi janabah hingga pagi hari kerana udaranya sangat dingin. Seorang yang kebetulan melihatnya bertanya kepadanya, "Engkau telah mempertaruhkan jiwamu?" Dijawab olehnya, "Saya sebenarnya malu pada Allah. Dia hanya mampu bersabar menerima pukulan 1000 cambukan hanya kerana makhluk. Sementara untuk mandi janabah dengan air yang dingin, air yang sejuk, saya tidak mampu bertahan. Padahal itu untuk memenuhi syariatnya." Sekelompok pemuda berkunjung ke rumah seorang pemuda yang dikenal memiliki jiwa futuwah satria. Pemuda itu menerima mereka dan mengajak mereka bepergian. Di tengah perjalanan, mereka hentikan langkah. Masing-masing saling mempersilakan berangkat dahulu. "Silakan anda berangkat dahulu." Mereka diam tidak melangkah. Disusul orang kedua dan ketiga yang juga mengatakan hal yang sama. Dan mereka juga tidak melangkah bergerak dari posisinya. Hal itu berjalan cukup lama sampai tiap-tiap pengunjung saling berpandangan. Tidaklah termasuk satria seorang yang memperkerjakan orang yang melanggarnya dalam mendahului perjalanan. Maka sebahagian mereka, "Lantas, mengapa anda sendiri juga melambatkan langkah?" tanya seorang kepada pemuda satria. "Di tengah jalan saya dihadang seekor semut. Tidaklah termasuk orang yang sopan berjalan saling mendahului sementara seekor semut dibiarkan tertinggal di belakang. Bukan satria seorang yang menyingkirkan semut dari jalanan yang sedang dilaluinya. Karena itu saya diam menanti sampai semut itu merayap hilang. Alangkah baiknya engkau, wahai pemuda." Pada tetamu itu kagum melihat kemuliaan akhlak pemuda itu. Seperti engkaulah orang yang patut disebut satria, futuwah. Dikisahkan juga seorang jemaah haji yang ketiduran di kota Madinah. Dalam setengah sedarnya dia dikejutkan oleh bayangan yang seolah berhasil mencuri kantung wang dinarnya. Laki-laki itu langsung berjaga dari tidur. Lalu keluar dan di luar khemah dia melihat Ja'far As-Sadiq. Dia mencurigai Ja'far kerana dialah orang yang pertama kali dilihatnya. "Engkau mencuri kantungku," tuduhnya. "Apa isi kantungmu?" 1000 wang dinar. Ja'far tidak menyangka, dia langsung pulang mengambil sejumlah wang yang dinyatakan hilang dan memberinya pada laki-laki tadi. Laki-laki itu kemudian membawanya pulang dan dalam rumahnya dia melihat kantung yang uangnya, dinar yang disangkanya hilang. Dia menyesalkan telah melulu menuduh seorang mencurinya. Padahal dia tidak mengenalnya. Siapakah lelaki itu? Kemudian mendatangi laki-laki itu dan meminta maaf kepadanya. Lalu mengembalikan wang yang diterima darinya. Ja'far As-Sadiq menolak seraya mengatakan, "Sesuatu yang telah saya keluarkan dari tangan saya tidak mungkin saya minta atau tarik kembali." Musafir itu merasa tidak sedap. Tidak tahu siapakah lelaki aneh yang telah dituduh mencurinya. "Siapa beliau?" tanyanya pada seorang lelaki. "Ja'far As-Sadiq," jawab seseorang. Syakir Al-Balkhi pernah bertanya pada Ja'far bin Muhammad tentang futuwah. Menurutmu sendiri apa maksudnya? Dia kembali bertanya. "Jika kami diberi, kami berterima kasih. Jika tidak diberi, kami bersabar. Anjing-anjing di kota kami juga berbuat seperti itu," jawab Ja'far. "Wahai cucu Rasulullah, kalau begitu menurut Tuan apa makna futuwah?" Maka jawab Ja'far, "Futuwah itu jika diberi kami memuliakannya. Jika tidak diberi kami berterima kasih." Abdullah bin Murta'ish bercerita, bersama Abu Hafaz, kami sekumpulan menjenguk seorang ulama yang sedang menderita sakit keras. "Apakah tuan ingin sembuh?" tanyanya pada pesakit tadi. "Ya." "Pikulah dia," perintah Abu Hafaz. Sesakit itu berdiri lalu keluar bersama kami.
Akhirnya kami semua menjadi penghuni tempat tidur orang sakit dan kami menjadi orang yang dikunjungi. Muslimin dan muslimat sedang penonton yang dirahmati Allah sekalian. Al-Imam Abdul Qasim membawa kepada kita beberapa kisah futuwah. Itu kisah Zunnun al-Misri dan juga kisah Ahmad bin Sahal, kisah pemuda yang dijemput untuk menghadiri jamuan, kisah ulama yang bernama Nuh al-Ayyar yang diuji dengan seorang hamba wanita yang disolek seperti lelaki, dan juga kisah seorang yang berkonflik dengan istana, dan beberapa kisah-kisah yang lain yang kesemuanya menunjukkan makna futuwah, iaitu akhlak yang luar biasa, kesungguhan dalam melakukan kebaikan. Namun pengkisah yang disebut oleh penterjemah kita berlaku banyak khalal, kerana kisah tadi diterjemahkan dengan cara yang agak tersasar jauh daripada apa yang ditulis dalam kitab asal oleh Imam Al-Qushayri. Sebagaimana kita katakan, kalau kesalahan itu terlalu banyak, saya cuma baca terlebih dahulu, kemudian kita betulkan melalui pengkisahan secara umum tentang apa yang disampaikan oleh Imam Qushayri. Kisah pertama, kisah Zunnun al-Misri. Zunnun al-Misri atau nama sebenarnya Thauban bin Ibrahim, seorang ulama yang lahir pada tahun 179 Hijriah dan meninggal dunia pada tahun 245 Hijriah di kalangan ulama tabi'in, tabi' tabi'in. Oleh kerana beliau orang alim, orang soleh, maka menjadi satu sunnatullah, orang alim, orang soleh pada pedengkinya pasti ada sepanjang zaman. Maka orang-orang menuduh Zunnun al-Misri fasik dan kafir, zindik. Maka tuduhan ini direport, disampaikan kepada penguatkuasa ataupun penguasa, raja. Maka Zunnun al-Misri dihadapkan di mahkamah raja. Dia tuduhan tersebut, dituduh kafir. Jadi cerita, kalau tuan-tuan dengar hari ini ulama-ulama yang dituduh dengan pelbagai tuduhan, ini adalah kesinambungan sepanjang zaman kepada setiap para ulama. Sebagai satu ujian keikhlasan mereka, sebagai satu ujian kemuliaan mereka. Cuma kita orang awam, bila bercakap hal para ulama, mendiamkan diri jauh lebih selamat. Terutama pada perkara yang kita tak tahu hakikatnya. Menjadi sunnatullah, kalau saya katakan, kalau kita buka kisah-kisah para ulama, nescaya mereka tidak sunyi daripada kelompok-kelompok pendengki dan pemfitnah. Bahkan sampai peringkat memfitnahnya kafir, memfitnahnya fasik. Apatah lagi gelaran-gelaran kecil yang berlaku pada zaman kita sekarang. Bagaimana Imam Bukhari dituduh kafir, bagaimana Imam Abu Hanifah juga dituduh kafir, sebagaimana Imam Zunnun al-Misri juga dituduh kafir. Bahkan sahabat-sahabat sebelum ini, seperti Sa'ad bin Abi Waqqas, dan seperti Sa'id, sahabat yang bernama, yang dikatakan berbagai kelompok para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in, seperti Sa'id bin Zaid radhiyallahu taala anhu yang dituduh, yang difitnah oleh arwah seorang wanita. Ceritanya banyak. Namun hari ini bila kita lihat kisah Zunnun al-Misri, dituduh sebagai kafir, zindik, kerana beliau bercakap sesuatu yang mereka menganggap sebagai ilmu baru yang bertentangan dengan syariat. Waktu beliau bertemu dengan raja, penguasa, maka dia lihat seorang penuang air. Di sini diterjemah, barang siapa menghendaki kepandaian maka wajib atasnya menghidang air di Baghdad. Maksudnya, siapa yang ingin futuwah, contohi seorang penuang air di kota Baghdad. Apa cerita penuang air? Di kota Baghdad ada seorang penuang air, artinya dia bawa satu, ini disebut sebagai guci keramik, maksudnya kendi besar. Kendi, kalau tuan-tuan biasa pergi ke Timur Tengah, dia ada satu kendi lawa, bentuk macam seramik, warna-warni, yang orang ni akan bawa keliling bandar bersama dengan cawan. Kalau kami dulu, kami minum air asam Jawa, panggil Tamar Hindi dalam bahasa Arab, Tamar Hindi. Jawa tu tak gula, sedaplah airnya. Dia tak air batu. Maka penjual ini akan berjalan tengah-tengah panas. Itu pun belilah 25 sen segelas. Jika tuang
Dia punya kendi yang cantik dengan cawan tadi. Itu belum Mesir. Maka itu dia tradisi cara mereka jual air. Jual air bergerak. Kita kat Malaysia belum ada. Aku ada plan nak buat boleh lah. Kendi besar, letak air, dia bawa cawan dan gelas, dia bergerak. Tapi ini bukan dijual. Dia beri percuma. Di kota Baghdad. Maka tiba-tiba Zunnun Al-Misri dia dahaga. Dan kadang dia ni, setelah dia baru untuk bertemu raja, dia minta izin sekejap nak minum air. Lalu orang ni pun tuang air. Orang kata dia penuang air dia raja sebab dia pakai lawa cantik. Maka dia bukan. Ini ialah penuang air percuma. Dia suka beri pada mana-mana orang yang nak air percuma. Mana-mana, maaf, ini penuang air awam. Dia meniaga, dia jual. Maka Zunnun Misri pun minta, nak belilah segelas. Maka dia tuangkan air. Maka Zunnun minum. Kemudian dia ingin membayarnya. Kata lelaki ini, kami tidak menerima duit. Dia kata, kenapa? Bukankah kamu dalam tawanan? Kami tak akan terima duit orang yang ditawan. Maksudnya bukan cara kami mengambil kesempatan orang yang dah dalam kesusahan. Zunnun ditangkap untuk dihadapkan di kota Baghdad atas tuduhan zindik ataupun kafir, kufur, sesat. Maka dalam perjalanan tadi, dia nampak penjual air, dia pun nak beli air tadi, tapi penjual air tak nak ambil duit. Sebab kami tak akan mengambil bayaran daripada orang yang dalam kesusahan. Ini futuah. Tuan-tuan kita meniaga. Tuan-tuan meniaga apa? Kedai makan. Tuan-tuan meniaga jual sayur, jual ikan. Tuan-tuan pasti akan bertemu dengan pelanggan-pelanggan yang susah. Pelanggan-pelanggan yang mungkin tidak punya kemampuan sebagaimana yang lain. Maka bukan menjadi suatu akhlak pada peniaga yang Muslim yang bertakwa untuk mengambil kesempatan daripada pelanggan-pelanggan ini. Bukan kita murahkan, tak apalah. Awak tak ada duit, tak apa ambil. RM50 dah. Untuk RM50, dia ada 50 je. Tak apa 50. Ini futuah. Bukan kadang-kadang kita tengok datang kat kedai, bawa ramai. Tapi dia duit tak banyak, dia order 2 mangkuk je. Kongsi anak-anak. Kita tahu ni tak mampu. Maka kalau tuan kedai tu baik, dia mungkin tambah mangkuk ketiga, keempat sebagai percuma. Ini percuma. Memang hari ni kita buat tawaran, beli 2 dapat 2. Maka ini futuah. Kalau bagi orang-orang berniaga, dia biasa jumpa orang. Kalau tak berniaga, dia tak jumpa. Kita kalau berniaga, kita akan jumpa orang-orang yang tidak punya keupayaan sama macam orang lain. Kalau orang tu punya keupayaan umum, maka kita akan berniaga cara standard, cara biasa. RM10, RM10. Tapi kalau orang tu orang yang susah dan sebagainya, di situ futuah kita. Kadang-kadang ni, mak bawa anak 2 orang, 3 orang. Belilah satu. Beli ke abang dia tali pinggang. Adik nak juga. Mak kata, duit tak cukup ni. Beli satu abang. Nanti esok adik pula. Maka tuan kedai yang prihatin pasti dia akan kata, sian adik ni. Dia cuma mampu beli satu. Tak apa, saya nak beri ke adik ni, saya nak bagi. Yang si adik 2 orang ni saya nak bagi. Dia ambil. Ini futuah. Sebab itu kita katakan dalam Islam ni, tentang kita bekerjanya zahir je cari rezeki. Tapi dalam pekerjaan kita ada akhlak yang kita kena terjemahkan. Jangan jadi seperti golongan kapitalis. Yang cerita untung dia tak kira keadaan macam mana. Bahkan ketika mana seorang ulama ditanya, kenapa Allah mengharamkan riba? Kerana Allah tidak mahu hamba-hambanya tidak berlaku baik kepada hamba yang lain. Kerana riba ini menjadikan seorang tak nak berbuat baik dengan orang lain, menaikkan dengan tambahan. Awak pinjam 100, bayar 120. Allah tidak mahu hamba-hambanya bersikap ataupun menghalang dirinya untuk berbuat baik. Dan orang pinjam 100, kita bagi 100 dan bayar dia 100. Bagi seorang yang beri pinjam, secara akhlak saya akan beri 100 dan awak bayar tanpa tambahan. Dan bagi orang meminjam, ditunjukkan akhlak dengan menepati janji dia. Sebab kawan ni dah tak minta apa-apa untung. Tolong hutang 100, bayar 100. Dah kita dah berjanji lusa, maka lusa kita bayar. Ni kalau pinjam ngebank 100, jadi RM160. Pinjam ngalung, pinjam 100, boleh jadi mati. Tengok, berbunga-bunga dia. Ni kita pinjam kawan-kawan yang baik, yang soleh. 1,000, 2,000, 3,000. Kadang-kadang kita pinjam satu jumlah angka besar. Tanpa diminta apa pun, lebihan. Dia pinjam 10,000 sebab saya nak bayar dulu sekian. Nanti saya bayar balik. Sampai masa dia bayar betul 10,000. Bagusnya orang bagi pinjam, dia tak pernah minta lebihan.
Ini futuah, sanggup bagi pinjam tanpa riba. Dan futuah juga orang yang bayar ni iltizam dengan janjinya, bukan lebih awal. Dia janji seminggu, 4 hari dapat duit, dah bayar. Dia ingat kawan ni. Ni ambil. Awak janjikan seminggu, tak apalah, kebetulan dapat duit awal, saya bagi awal. Tetapi ini adalah kebaikan yang ada pada umat ini. Tapi hari ini, bila riba menjadi satu normalisasi, dan riba bukan sekadar bank yang buat, ada syarikat swasta keuangan yang buat, alung-alung yang buat, alung-alung yang buat. Berarti kita tahu semangat untuk membantu sudah mati. Dan kita juga tahu bahawa semangat kejujuran dalam masyarakat dan membayar hutang sudah mati. So, kalau lihat zaman Islam, bank tak ada, benda tak ada. Kenapa? Kerana semangat kejujuran ada, semangat kebaikan ada. Yang kaya punya semangat kebaikan yang luar biasa. Dan orang-orang yang meminjam punya semangat kejujuran yang luar biasa. Maka dia sebut, ceritakan dalam hadis Nabi SAW. Kisah lelaki yang meminjam 1,000 dinar untuk urusan perdagangannya. Dan bila dia minta saksi, bila dia minta jaminan, dia kata cukup Allah sebagai saksi dan penjamin. Akhirnya diberi pinjam atas nama itu. Akhirnya sampai waktu nak bayar, tak ada kenderaan untuk sampai tempat orang dia nak bayar. Maka apa yang dia buat? Sedangkan dia dah berjanji hari ni. Maka dia belah kayu, letak duit, ditutup dan dihanyutkan. Moga-moga sampai di sana. Sebab dia memegang kejujuran sambil dia menunggu kapal atau bot untuk sampai ke seberang. Yang si pemberi hutang pula tunggu mana kawan ni janji hari ni. Banyak pinjam 1,000 dinar. Tak apalah, mungkin ada sesuatu. Maka dia pun kutik-kutik kayu api. Untuk malam ni nak masak sikit. Terkutiklah kayu yang di dalamnya ada duit 1,000 dinar. Balik rumah, potong kayu, nampak duit dan ada surat. Allah menyempurnakan janji. Manakala esoknya lelaki ni jumpa bot, pergi ke sana. Nak bayar lagi. Takut wang tu tak sampai. Akhirnya dia kata bahawa Allah telah sampaikan. Yang kamu letak dan kayu tu dah sampai kat aku. Dan ini dia kejujuran dan kebaikan. Jadi antara futuah, kalau Zunnun Al-Misri tadi cerita, ketika saya ditawan, lalu saya pun beli air, maka penjual tak nak ambil duit dengan saya sebab asas saya tawanan. Tak perlu dia ambil kesempatan orang yang dia tawan. Orang dalam kesusahan. Sama juga kita tuan-tuan bila berlaku kematian. Lalu menjadi satu futuah ialah kita menyediakan makanan bagi keluarga si mati. Sebab mereka dalam kesedihan. Sedih, mak meninggal, ayah meninggal. Memang tak berasak dapur rumah orang mati ni. Tuan-tuan tahu, tuan-tuan pun ada pengalaman mati keluarga yang dekat dengan kita. Bila mak kita meninggal dunia, takkanlah kita nak masuk ke dapur. Ayah kita meninggal atau salah satu keluarga kita meninggal. Kita sibuk menguruskan jenazah dan sibuk dengan kesedihan memujuk hati kita. Maka daripada akhlak futuah, ada orang yang hulurkan makanan. Dia tahu keluarga ni sedih satu hari sebab kematian. Apa kita masak lebih sikit, nanti kita hantar. Dia hantar. Ini futuah. Ini akhlak yang baik. Kadang-kadang keluarga musafir jauh. Sebab menerima berita kematian. Berita kematian kita pun balik dari jauh-jauh. Lapar, kita pun tak nak berhenti kedai makan, takut lewat. Nanti mayat dikebumikan pergi. Sampai ke rumah tu memang tak masak sebab kematian. Tiba ada jiran-jiran yang baik. Ajak makan. Ini futuah. Orang-orang yang melihat kesusahan masyarakat. Lalu tanpa diminta untuk dibantu, mereka ke depan untuk membantu. Dan mereka melihat orang dalam muamalah tak sama. Mereka tidak mengambil kesempatan daripada orang susah. Sebab itu disebut, bukanlah satu makna ataupun dalam definisi futuah. Bukanlah golongan itu berfutuah kalau mengambil untung daripada kawan. Diceritakan daripada Ahmad bin Sahab. Dia seorang pedagang peniaga. Lalu kawan dia pun mintalah dia tolong beli kain. Maka dia pun beli. Dan diminta harga modal. Lalu kata kawan dia, murah no, kamu tak ambil untung ke? Dia kata bukanlah satu akhlak yang baik mengambil untung dari kawan. Cukup saya ambil modal je. Saya dah untung cara lain. Persahabatan. Artinya tuan-tuan, bila tuan-tuan muamalah, tuan-tuan tak ada muamalah sama. Dengan lihat orang yang berbeza. Dengan lihat dengan cara berbeza. Bukan ini diskriminasi secara
apatis. Atau ini adalah diskriminasi secara iman kepada Allah. Walaupun kita tak sebutlah diskriminasi. Kata kalau yang bermuamalah dengan tuan-tuan ni ialah puak saudara, anak beranak, takkan tuan-tuan nak jual harga biasa. Tuan-tuan akan jual harga anak beranak. Yang datang ni kawan-kawan kita yang baik. Takkan tuan-tuan nak jual harga biasa. Tuan-tuan akan jual harga kawan. Tak apalah awak ambil. Biasa saya jual RM10, awak ambil RM2, RM15 je bayar. Kawan. Sebab dia akan tahu, oh ini nilai persahabatan. Biasanya kita bagi, kalau RM10 3, kawan kita bagi 4. Mengikut kadar kemampuan kita. Tanpa menjejaskan kerugian kita. Dia tak jejah rugi kita. Kita tetap ada bahagian kita. Dan kita dapat lebih baik pada itu persahabatan kita. Kalau yang datang ni tuan-tuan, ialah orang-orang miskin pula muamalah kita. Takkan kita muamalah sama. Dia orang miskin, lain. Sebab itu orang beriman percaya kepada keberkatan rezeki. Atas asas keberkatan rezeki ni, ya kita berniaga memang standard. Harga sekian-sekian. Namun bila dia melibatkan orang tertentu, secara peribadi kita, ia akan menzahirkan akhlak kita. Menzahirkan akhlak kita. Dan bukan juga satu benda yang baik kalau kita mengambil bayaran daripada guru-guru kita. Bukan perkara yang baik. Antara futuwah, kita tunjuk khidmat pada guru kita. Ataupun orang-orang soleh. Orang soleh. Kerana mereka ini membawa kebaikan pada kita, keberkatan. Dan ini berlaku pada Khidir AS. Dia naik bot, dia tak payah bayar lah. Sebab orang kampung kenal dia. Ni orang baik ni. Mereka tak kenal Musa. Musa tidak dikenali di situ. Supaya kita tahu. Seorang glamour macam mana, dia ada tempat orang tak kenal dia. Ini Nabi Musa AS. Ini kalimullah. Waktu dia berjalan dengan Khidir AS. Kalau dia bawa tempat di mana Musa tidak dikenali. Untuk menguji dia. Sebagai satu ujian. Tuan-tuan kalau kita orang glamour, tuan-tuan akan berjalan tempat orang kenal tuan. Pergi pasar orang kenal, ni kenal. Tuan-tuan pergi tempat orang tak kenal kita. Untuk mengajar kita tawaduk. Tak ada orang pun kenal kita ni. Kita makan biasa, semua biasa. Tak ada orang mengenali kita. Ya begitu cara kita mentarbiah diri. Maka Musa AS, waktu dia berkata kepada Bani Israel semua kenal Nabi Musa. Glamour Nabi Musa. Dia Rasul. Dengan mukjizatnya, menyelamatkan mereka keluar daripada kejahatan Firaun. Dengan terbelah laut. Amat popular Musa. Kalimullah. Tapi bila Musa kata, sewaktu Bani Israel berkata, mana a'lamun nas ya Musa? Siapa orang paling pandai sekali? Kata Musa, aku paling pandai. Musa selalu lupa untuk berkata, Allah Maha Pandai. Walaupun soalan Bani Israel itu merujuk kepada orang, tapi kita sentiasa diminta supaya waktu orang kagum pada kita, cepat-cepat kembali pada Allah. Orang mungkin kagum sebab kita lawak, sebab kita bijak, sebab kita itu ni. Jangan mati kat kita. Jangan, oh betul-betul, saya lah. Jangan, katakan Allah. Sebab Allah memberikan. Kalau tuan-tuan tak berkata demikian, Allah akan uji kita sampai kita terduduk jatuh. Kata awak ni lawa, nampak muda. Saya pandai jaga kulit, saya jaga makanan. Jangan cepat sebut, katakan ini daripada Allah semua. Allah bagi ini, Allah uji. Sementara hidup. Walaupun mereka akan cari tips-tips kita. Itu normal lah. Tapi kita ni cepat kembalikan pada Allah. Musa AS, antara kesilapan Nabi Allah Musa yang ditegur oleh Allah, dia cepat berkata, betul lah saya. Kalau dia berkata Allah, dia selamat. Akhirnya Allah hukum Nabi Musa. Wahai Musa, kamu pergi belajar lagi. Ada orang pandai pada kamu. Maka belajar dengan siapa? Dia kena cari Khidir AS. Khidir ni pula bawa Nabi Musa tempat orang tak kenal Musa. Seorang pun tak kenal Musa. Kalau orang kenal Musa, selesai masalah. Sebab mereka minta makanan pun tak layan. Sebab Musa tak dikenali. Khidir ada tempat orang kenal dia, ada tempat orang tak kenal dia. Supaya kita tahu tuan-tuan sekalian. Bila berada tempat orang tak kenal, satu didikan. Kita tawaduk pada diri. Ataupun menguji keikhlasan agama kita. Orang ni semua kenal kita, kita pun buat warak, jalan betul-betul. Lalu tempat orang tak kenal, dia macam-macam pencuri. Artinya keikhlasan kita. Kalau orang tu ikhlas beragama, orang tu dia kenal ke tak kenal, sama watak dia. Watak dia.
Bukan bila orang kenal, kita pun jubah. Orang tak kenal, terus pakai seksi. Sebab orang tak kenal saya. Allah kenal kita. Jadi, kata Ahmad bin Sa'ad, bukanlah kami mengambil keuntungan daripada kawan. Dan saya tahu ada golongan tuan-tuan tak boleh ambil untung macam biasa. Ambil modal cukup. Kawan kerabat kita, kawan-kawan hampir rapat dengan kita. Tapi kalau dia nak bayar lebih, itu akhlak dia pula. Kalau dia tak nak, saya tetap nak bayar harga biasa. Berapa ni yang ni RM10. Tapi awak kawan saya bayar RM5, saya tak ambil RM20. Sebab kawan ni mungkin lebih kaya pada penjual ni. Masing-masing kita berlomba dengan akhlak kita. Kalau kita tak mampu buat kebaikan, tak apa, saya doakan. Allah kembangkan bisnes awak lebih baik. Allah berkati. Beri kesihatan untuk badan pada awak, anak-anak, isteri. Tentu kita dapat kebaikan doa mereka. Maka di sini dalam muamalah kita kena ada futuah. Ada orang saya katakan tuan muamalah umum. Ada tuan-tuan mesti berbeza muamalah. Kenapa? Kerana agama dia. Kenapa? Kerana tuntutan agama kita. Kenapa? Kerana kita nak cari kebaikan lebih banyak. Tengah banjir, takkan tuan ambil kesempatan nak berniaga. Orang kena banjir tu, kita pun jual air mineral. Tak patut jual mineral, patut beri percuma je air mineral tu. Bukan jual waktu tu. Bukan jual. Orang tengah dalam keadaan sekian-sekian musibah. Rumah dia terbakar. Saya ni arkitek katakan. Takkan itu saya mengambil itu satu kesempatan sampai saya buat pelan minta agama. Dia dalam musibah kebakaran, hilang semua harta benda. Bahkan hilang orang yang disayangi. Tak apa kita pakat buat rumah hok percuma mereka. Saya arkitek, saya percuma je buat ni. Jadi dalam musibah dia dihiburkan dengan orang-orang baik. Ini futuah. Bukan satu benda futuah. Tuan-tuan ambil kesempatan daripada orang kena musibah. Kawan tayar pancit, tengok jalan pecah. Dia pun berhenti. Tolong dia musibah. Kita boleh charge pula, boleh RM50 bayar. Orang tak bayar, biar. Kawan dalam musibah. Bukan waktu itu kita nak berniaga. Bukan waktu itu. Bukan kita tunjuk satu akhlak baik. Makanya tuan-tuan jumpa balik dia, dengan keadaan kita dapat manfaat lebih banyak daripada apa yang kita fikirkan. Dengan cara lain. Maka setiap orang perlu melihat suasana tertentu dan tidak mengambil kesempatan. Ada waktu saya kata boleh berniaga. Okay. Ada waktu cara muamalah kita mungkin berbeza. Kefutuah ini penting dalam membina karakter orang beriman sebenar. Dan ada satu kisah di mana diceritakan bahawa seorang dijemput untuk pergi ke satu jamuan. Maka bila mereka dijamu, sampai waktu mereka dituangkan minuman, tiba-tiba yang menuang itu seorang wanita. Maka seorang lelaki kata, bukanlah satu akhlak untuk kami menerima tuangan seorang wanita. Ini perempuan, kami tak nak mengaibkan. Dia lelaki. Ini kita orang lelaki semua perempuan tuan air. Dia macam satu bentuk perhambaan bagi dia. Jadi kami tak boleh. Biar lelaki sama lelaki okey. Kalau kerja perempuan cuma tuang air. Dia macam satu akhlak bagi seorang lelaki yang benar-benar punya futuah. Dia tak bagi perempuan melayani. Allah ma'ilah menaikkan isteri dia. Maka lelaki seorang lagi pula kata, saya tak pernah perasan dia lelaki ke perempuan. Maksud perempuan ini dia hamba. Dia bukan perempuan yang tu, hamba perempuan. Saya tak pernah fikir yang layan sini lelaki atau perempuan. Ini jenis orang tak pernah tengok orang. Ini juga futuah. Kata kita, dia kita muamalah, ada orang bila muamalah dia akan perhati betul-betul. Yang jual tu tengok, oh gelang apa ni, sumbang kat sini, bertinduk sini, bertatu. Kita perhati, lalu kita pun pandang rendah. Ada orang bila muamalah, dia tak tengok orang tu, dia cuma tengok sayur je, sayur. Sekilo, dia pun selesai. Dan dia mungkin tidak mengenali orang yang jual. Dan dia juga tak ambil berat, dia tak adalah sampai nak beli sayur mengumpat dalam hati pula. Teruknya muka dia, uduhnya muka dia. Dia mengumpat dalam hati. Untuk nak beli sayur. Kalau ada orang yang berfutuah ini, bila mereka beli, mereka tak fokus pada penjualnya. Lawa ke uduh ke cacat tak. Saya nak beli barang je. Beli, selesai. Ada orang kan bila beri, tengok, hitamnya dia. Kenapa muka dia teruk sangat? Kalau lawa pula, dipuji lawa pula. Akhir silap beli pula, lawa sangat muka, silap beli. Kena marah di bini. Ada orang macam tu perangai dia tu. Futuah itu, kita punya jiwa fokus yang besar. Terutama pada benda-benda yang kita tak digalakkan memandangnya. Tak payah pandang lah.
Tuan-tuan, kita kalau pergi rumah orang, kita tak digalakkan untuk memandang rumah orang. Tengok belakang rumah dia, dapur dia, langsir dia. Ni langsir ni macam tahun lepas ni. Kita ni. Tahun lepas datang dah langsir ni. Kursi ni macam dah buruk. Kata ni jenis yang nyebuk ni, luar biasa. Dia pergi rumah orang, dia study rumah. Padahal dia niat nak ziarah orang sakit. Dan dia mungkin niat nak ziarah kawan lama. Tapi dia boleh perhati semua. Dia boleh tengok anak, tengok ni, tengok dia macam perhati. Dia pun tengok cawan. Cawan dia pun tahun lepas tak alih. Teruk benar dia punya ingatan dia untuk melihat rumah orang lain. Kita diajar, kalau kita pergi rumah orang ni, kita tak liar mata kita. Kita just pergi rumah dia, ada hajat apa? Ziarah ke, kita ziarah dia. Ziarah dia, kemudian kita makan makanan dah habis, kita pun keluar. Lalu kita tak bercakap lagi tentang rumah dia. Pergi rumah dia, lepas tu minta masuk bilik air. Bilik air teruk. Teruk pada asrama aku lagi. Ramai anak aku lagi teruk, dia pun cerita. Tak walah, dia dah masuk benda yang privacy orang. Apa yang dia nampak, pejamkan mata. Maksudnya pejam mata ni, tuan-tuan, ialah tak payah cerita lah. Tuan-tuan masuk bilik air orang, tuan-tuan tengok, tak payah cerita, diam sudah. Keluar. Kita masuk percuma bukan kena bayar. Jadi bila kita bertamu dan bertandang rumah orang, jaga pandangan, jaga mulut kita. Jangan keluar rumah orang lalu cerita benda-benda buruk rumah orang. Padahal kita diberi peluang untuk masuk dengan kemuliaan sebagai tetamu. Lalu kita keluar sebagai pengumpat dan pengeji yang membawa kemudaratan kepada tuan rumah kita. Kita kata rupanya bini dia tak pandai masak. Padahal senyap sudahlah. Dia pun angkat makanan. Cuma tak payah bayar. Maka keluar rumah. Baru saya tahu rupanya isteri mak tu tak pandai masak. Semua kerah. Air sejuk. Mi goreng dia kerah tak rendang lama. Dia punya kritik. Bukan kita nak review makanan jiran kita. Itu bukan kerja kita. Kita makan sedap, alhamdulillah. Tak sedap, diam sudah. Itu rahsia rumah tangga dia. Kita diberi ruang untuk tahu, bukan untuk mengaibkan. Ini dia pun dah segar, abang nak buat tetamu, saya tak pandai masak. Pergi ni tetamu baik abang ni. Oleh ni. Masaklah benda pun. Siang isteri, 2 hari study resipi. Macam study nak periksa. Sebab tetamu suami nak datang. Masaklah ala kadar. Tak menjadi, semua tak jadi. Tamu ni mulut yang Tuhan saja tahu. Keluar rumah cerita macam mana. Dan ini bukan satu akhlak yang baik. Satu, fokus kita. Dia orang fokus ni orang yang dapat, orang yang saya katakan, dia akan dapat kemuliaan yang banyak. Dia macam gini kalau tuan-tuan pergi emporium ataupun pergi supermarket, hypermarket. Kita, kalau orang yang hebat, dia dah tahu dia nak apa. Dia tak ada cerita. Masuk dalam baru saya fikir nak apa. Dia akan habiskan masa yang banyak. Dia fokus, saya nak beli kicap 2 botol. Saya nak beli sos, saya nak beli sekian-sekian, dia fokus. Dia pegang je troli, dia masuk, ambil. Dia keluar. Setengah jam. Sebab apa? Dia fokus. Tak ada nak fikir tengok orang tu, tengok orang. Ada orang pula dia pergi hypermarket. Dia tengok cashier pula lama tu benda. Dia tengok penjual sayur. Akhirnya dia 3 jam duduk mall. Padahal dia nak beli sikit je. Nak beli kobeh je 1/2 kilo tu. Tapi duduk lama. Sebab dia bukan orang yang fokus. Maka futuhah itu, jadi dua kan. Pertama melihat dalam cerita ni. Kisah bertamu melihat tak layak perempuan melayan lelaki. Bukan satu futuhah. Lagi biar lelaki layan. Yang kedua melihat bahawa, yang seorang lagi pula melihat, dia tak melihat aspek itu. Kami tak pernah melihat siapa pun melayangkan. Baik, kita ambil sedikit hukum fiqh. Tentu bila kita bertandang rumah kawan kita, pasti yang layang ni isteri dia. Kebiasaan begitulah. Ada yang suami dia. Saya ziarah rumah sahabat-sahabat saya, kawan-kawan, untuk guru saya. Kadang-kadang yang melayangnya ialah anak-anak murid dia. Kadang-kadang melayang dia ialah anak-anak lelaki. Ada setengah tok guru dia takkan bagi isteri dia keluar. Saya pernah pergi rumah guru kami, dia tak pernah izinkan isteri dia keluar. Dan kita tak pernah tengok isteri dia. Dan kita pun tak peduli muka isteri dia macam mana. Tak pernah tengok. Just pergi. Cuma tahu kat dapur bunyi tantang-tantang. Isteri dia lah tu. Bukan jin. Isteri dia lah tu. Maka tiba dia akan tu. Ada seorang yang diyakini untuk masuk ruang itu. Kami tak diizinkan.
Ini 10 kali kami pergi, kami tak pernah tengok isteri. Even tak pernah bercakap. Kenapa? Begitu dijaga cara dia. Ada orang yang mungkin kita ala-ala bandar sikit, isteri akan turun melayan. Apa hukum isteri melayan? Laki-laki lain harus melayan dengan syarat ada suami dia. Dan dengan syarat tahasyum, dijaga aurat dia. Dia benarkan. Dan dalam, kalau kita lihat sirah Nabi SAW, sahabat-sahabat ridwanullah alaihim ajma'in menyuruh isteri mereka melayan pada tetamu. Bagaimana kisah yang popular, orang lelaki suruh isterinya masak, kemudian makan bersama-sama. Harus isteri makan bersama tetamu dan adanya suami dia. Ada suami, okay, jauh isteri duduk sekali, yang ni mungkin buat isteri dia. Even kalau dia tak buat isteri dia pun, dia haruskan. Tapi dengan syarat ada suami dan tahasyum. Itu tak aurat. Aurat elok-elok. Aurat yang kemas. Dan isteri boleh layan tamu angkat, sekian-sekian. Dia benarkan. Dalam uruf kita orang Melayu, itu pun benda biasa. Isteri melayan. Mereka bersembang, itu uruf kita. Bagaimana bukan perbualan-perbualan yang keluar daripada garis adab dan akhlak. Maka dia benarkan. Kau tanya ni, daripada mana tanya? Ada kadang-kadang ada isteri dia ramah pada suami. Suami ni dia macam batu. Isteri pula ramah. Ni awak dari mana? Saya sekian ni kawan lama suami. Oh, isteri yang ramah. Maka kalau perbualan itu tidak keluar daripada adab dan akhlak, tidak ada masalah. Harus perbualan tersebut. Tapi apa pun atas suami lah. Oh suami, sebab fitnah itu bimbang pada suami dia. Kalau suami dia tak kisah, okey, pada tidak keluar pada garisan syariat. Maksudnya hidang makanan dan sebagainya. Ini dari sudut fiqh Islam dalam hukum isteri melayang tetamu lelaki. Melayang tetamu lelaki dengan keadaan macam tu. Maka bagi orang yang bertamu pula, bila isteri dia melayan, kita tak fokus pada melihat isterinya. Sebab itu pandangan fitnah. Saya tengok isteri dia lah, tu bini orang. Cukup kita melihat pada layanan dia, cukup. Itu futuah. Dia duduk pandang bini dia berjalan, duduk tengok lagi. Suami pun tak, kenapa tengok bini aku? Okay, jadi fitnah yang tak baik. Isteri pun naik perasaan pula. Rupanya ada lagi lelaki minat aku. Alah, perasaan pula lelaki ni. Ingat dah tak laku. Sebab suami pun tak berlayang sangat. Ada melawan nampak. Ini benda-benda yang Islam jaga. Jadi kita kalau pergi rumah orang, isteri ni jangan duk tengok isteri dia. Layanan cukup, kita tengok, lihat pada layanan. Itulah futuah. Sebab itu bila pada tetamu datang, mata jaga. Tidak mensifatkan apa yang kita lihat dalam rumahnya pada orang lain. Padahal kalau tuan-tuan nak puji, rumah dia saya pergi lawa. Macam hotel 5 star. Rumah dia macam sekian-sekian. Okeylah, kalau tuan-tuan nak puji tak apa. Tapi kalau kita nak sebut je keaiban, maka tahan. Kita nak puji orang, sila cakap. Tak ada masalah. Tapi bila kita nak keji, fikir dan tahan lidah. Kerana apa yang kita keji membawa mudarat. Kerana itu kadang-kadang bersifat rahsia. Yang kisah yang berikutnya, diceritakan bila mereka nak uji seorang ulama nama Nuh Al-Ayyar An-Naisaburi. Nak uji apakah Nuh ni jenis orang yang perhati budak yang melayan dia. Orang ni dia ambil seorang budak perempuan. Budak ni macam hamba perempuan. Tapi dipakaikan seperti lelaki. Tak pasal nak uji ni. Dia pakaikan. Lalu dia suruh layan. Nak tengok Nuh ni dia jenis perhati budak. Jenis orang kata, adakah dia bila bersenian dengan budak hambanya, dia mungkin lain pada wataknya. Nuh ni ahli ibadat yang hebat. Ini hamba-hamba kalau dalam rumah, dia seperti mahram secara hukum. Dia boleh berduaan, dia tak panggil hukum khalwat. Sebab dia dalam pemilikan hamba. Dia tak macam lelaki merdeka. Hamba ada hukum khas dia. Auratnya dan sebagainya. Kerana aurat ni baik lelaki perempuan, auratnya pusat lutut. Bila dia hamba. Ini kalau hamba. Tapi kalau merdeka tak. Tapi ramai nak jadi hamba. Didedahkan aurat. Jadi hamba. Pasal abdi dunia. Kalau kita belajar hukum fiqh bahawa hamba auratnya baik lelaki atau perempuan pusat lutut. Dan hamba perempuan boleh digauli oleh majikannya secara halal. Dipanggil pemilikan yamin, milkul yamin. Bagaimana Allah sebut dalam Quran, illa ma malakat aymanukum. Melainkan apa yang kamu miliki secara perhambaan. Dia boleh bersama dengan hamba. Kalau dapat anak, maka anak tu dibankkan dengan dia dan mewarisi harta pusaka. Dan anak tu merdeka. Dan ibu tu dipanggil ummu walad.
dan ummul walad tak boleh lagi dijual. Sebab dia dah ada anak merdeka. Daripada kitab fiqh ada bab khas berkaitan dengan ummul walad. Ummul walad ialah ibu yang melahirkan anak merdeka. Dia ni hamba, dia bersama dengan tuang dia, lalu beranak, maka anak dia jadi anak tuan rumah dia, menjadi anak merdeka, dibankkan nasab dengannya. Dan ibu ni pula menjadi ummul walad. Itu ibu pada anak merdeka yang tak boleh lagi dijual. Sebab hamba ni harus jual beli. Dia haruskan jual beli, kalau tak nak guna ke jual. Kata itu berkait dengan zaman. Hamba ni bukan Islam yang asaskan, tidak. Islam sistemkan dia. Ia berkait dengan evolusi manusia. Bila datang, ada benda yang Islam bawa. Ada benda Islam tak bawa, tapi dia berlaku evolusi manusia, tapi Islam mensistemkan dia dengan sistem yang betul. Macam contoh muamalah bisnes-bisnes yang macam-macam hari ini. Dengan mesin vendornya dan sebagainya. Itu bukan Islam bawa. Tapi bila dia ada, Islam datang menyentuh hukumnya. Ini bisnes online, bukan Islam bawa. Ia evolusi manusia. Bila berlaku evolusi, keperluan tu mendesak, nak cepat itu, maka berlakulah bisnes online. Bila orang dah tak boleh nak ke kedai, tak ada masa nak ke kedai, atau mungkin boring ke kedai, atau panah hati dengan pelayan kat kedai, baru masuk dia ikut, oh ikut, tak beli dia marah. Maka dia orang tak selesa beli cara tu, dia nak pun beli online. Ini evolusi. Okay, berlaku dah proses zaman. Islam datang menguruskannya. Baik, boleh nak online, syarat, dia ada syarat. Syarat, mestilah tak ada unsur penipuan. Kalau gambar macam tu lah sampai. Jangan tunjuk gambar biru sampai merah. Jangan tunjuk saiz 7 sampai saiz 9. Jangan tunjuk bentuk macam ni, tapi bila sampai tak macam tu, itu penipuan. Itu tak dibenarkan. Jadi online ni bukan Islam bawa, bisnes online. Bisnes tu wujudkan, saya kata, sistem manusia, keperluan. Mungkin akan datang kita tahu ada bentuk bisnes baru. Bisnes vendor sebagai contoh. Dulu vendor ataupun mesin-mesin. Kita letak tu masuk keluar air je. Hari ni letak keluar Maggi, keluar nasi minyak, nasi biryani, nasi lemak. Ingat ada satu vendor kat Tapah saya pun. Dia letak ada mi goreng, nasi lemak ada, semua ada. Tak duit keluar. Itu kat Jepun dah lama buat makanan. Mungkin satu hari nanti mesin vendor kitab pula. Itu pun mungkin dah ada. Tak duit ke kitab pun. Risalah Kusyari jual kat mesin pun jatuh. Raja 2 hari hilang. Tapi tak apalah, jadi mesin ni. Mungkin mesin tadi orang dah macam di Dubai, mesin tadi jual emas. Nak beli emas apa? 10 gram, 100 gram, masuk duit, keluar emas. 1 gram, 2 gram, 1 gram. Ini evolusi. Islam akan memantau benda ni dan menyebut hukumnya. Bila keluar wang-wang kripto. Islam bukan Islam cipta wang kripto. Tapi bila dia masuk dalam pasaran, maka Islam pun menghalusi hukumnya. Bitcoin dan sebagainya. Sama juga hamba. Hamba ni bukan Islam yang tubuh yang asaskan hamba. Bila masuk Islam, okay, kita boleh jadikan siapa pun hamba. Tak, hamba ni ialah evolusi manusia yang dulu berperang, sekian. Islam memantau hamba ni secara dekat. Bukan menggalakkan tuan-tuan hamba ini supaya memerdekakan hamba. Dengan macam-macam cara. Sama ada setiap hukum kafarahnya atau kelebihan. Disebut dalam hadis Nabi SAW, siapa yang membebaskan hamba, Allah bebaskan setiap anggota hamba itu dengan anggota badannya daripada api neraka. Saya lepaskan seorang hamba, berarti Allah bebaskan saya dari neraka. Dan demikian juga Islam mewajibkan tuan memberlakukan baik pada hamba. Baik, ini hukum-hukum sepintas lalu tentang hamba. Baik, kembali pada Nuh Al-Ayyar. Al-Ayyar maksudnya orang yang hebat, baik. Maka hamba ni pun berkhidmat dengan dia. Jadi bekas tuang dia datang balik tanya, apakah Nuh tahu kamu ni perempuan? Sebab mungkin sembang dengan hamba. Kata tak. Dia tak pernah sembang aku dan dia tak pernah sentuh aku. Dia tak pedulikan aku. Maka ini futuah. Orang-orang yang saya katakan dia tahu dalam hidup dia nak apa. Fokus. Dia tak dilalaikan dengan apa pun mata benda dunia. Dia tak sibuk pun dengan urusan-urusan yang bukan keperluan dia. Macam kita hari ni, kita duduk sibuk dengan artis ni gaduh, artis ni kahwin, artis ni bercerai. Itulah masa kita duduk habis. Akhirnya keluarlah penyokong-penyokong artis. Fan of sekian. Kan kita buat banyak benda-benda yang tak ada faedah untuk agama kita.
Dia gaduh, dia baik balik. Kita gaduh tak habis lagi ni, legend tak habis. Dia jadi berpuak. Kita jadi pula fan bola sepak. Kita gaduh-gaduh ni. Dia orang gaduh-gaduh, lepas tu pindah kelab lain. Duk melompat-melompat. Kita yang bawah ni, tipe kebodohan kita. Supaya kita sedar, bukanlah futuah menghabiskan masa kita pada perkara tak perlu. Bukan kita kata tak boleh minat, tapi cara melampau itu bukan satu benda yang betul. Ya, kita bersungguh minat kelab bola sepak ni, sungguh ni, gaduh. Yang kumpulan ni gaduh kumpulan ni. Minat pemain ni. Pemain tu yang main, elok-elok je melompat kelab tu. Lepas tu melompat kelab ni. Mereka okey. Tapi kita terus dibelenggu dengan benda-benda yang tak penting. Kisah yang berikutnya ialah, ada seorang laki-laki. Dia ada hamba yang lawa. Ada seorang pengampu di raja. Dia cerita ke raja, fulang ni ada hamba lawa. Jom kita ambil. Raja mengarahkan supaya orang ni berserahkan hamba dia. Ni raja suruh yang ada kuasa. Tapi tuang ni tak nak. Saya takkan serah. Akhirnya ditangkap oleh raja, dicambuk dengan 1000 cambukan. Kena cambuk. Kena rotan setiap hari. Kerana engkar perintah raja. Kerana raja nak ambil harta dia. Tapi dia pertahankan hak dia. Sehingga satu hari, dia tertidur. Akhirnya dia mimpi sebagai mimpi seorang lelaki yang kena mandi wajib. Mimpi. Lalu dia pun mandi air yang sejuk. Di waktu yang sejuk. Seorang kata, kenapa kamu nyusahkan diri kamu mandi air sejuk-sejuk ni? Mesti sejuk. Tunggu dulu tak apa, tak payah mandi lagi. Dia kata, aku boleh sabar dengan urusan dunia aku dengan 1000 cambukan. Bagaimana aku tidak boleh bersabar dengan urusan agamaku? Hanya setakat sejuk air apa sangat. Untuk melaksanakan syariat Allah, semayang. Kita ini futuah. Tinggallah kita tengok. Kadang-kadang kita boleh bersabar dengan urusan dunia. Beratur 2 jam nak makan biryani. Itu, sabar. Tapi berdiri 15 minit tu imam baca surah sajadah. Rebah ni rasa. Saya nak rebah. Terik datang, tak nak usah. Kalau saya hari Jumaat tak datang, panjang no imam baca. Ni beratur 2 jam boleh ni, 3 jam. Jadi kita patut malu. Kalau urusan dunia bersungguh macam tu. Beratur. Berjang lama tunggu. Tak apalah, asal nak makan. Beratur. Tapi bila hal agama kita tunjuk lemah. Alasan. Itu dari ini. Betul kita patut malu. Setiap kali saya bersungguh-sungguh dalam dunia. Hak dunia. Tapi saya tak bersungguh hak agama. Maka saya patut tohmah diri saya. Patut melihat diri saya, lemahnya saya. Cuba tuan-tuan tengok. Dalam hal dunia, bagaimana kesungguhan kita? Sungguh. Bila kadang-kadang tengok bola je, dia punya bersungguh. Tidur kat stadium sebab nak beli tiket esok. Selimut. Nak beli tiket. Beratur pula beli tiket. Panjat atas kawan. Yang panjat tu perempuan panjat atas lelaki. Dia punya semangat. Nak beli tiket. Belum main lagi ni, nak beli tiket. Kalau macam tu dia berebut beli tiket syurga. Alangkah indah. Tapi cuba berebut beli tiket bola. Lepas tu tengok bola. Jerit habis suara. Jerit habis suara tengok bola. Kadang-kadang kita pun ingat, sampai habis suara awak. Ni kalau mengaji Quran habis suara tak tahulah. Kadang-kadang kita kalau bak jerit bola, esok suara habis. Tanya ni mana suara ni? Oh bola semalam Ustaz. Jerit-jerit. Dia awak jerit kuat menang kalau. Kalau Ustaz tu jerit kuat ni. Kalau. Tak berbaloi. Kalau. Tapi kalau menang pun tak berbaloi, boleh apa? Kita suara hilang. Tapi bila baca Quran, macam suara tersepit. Macam tikus kena kepit di pintu. Boleh slow. Tapi kalau bola dia punya suara dia besar sekali. Macam suara gergasi. Bila baca Quran macam tu bunyi tak bunyi, bunyi tak bunyi. Malah dia patut tartilkan Quran. Indahkan bacaan Quran dia. Kuatlah sikit. Tapi bila bak lain, kuat bersungguh. Dia kalau menyanyi karaoke, suara sedap pun menyanyi kuat. Tak sedap. Tapi bila mengaji, ngaji. Atau suara azan, suara tak sedap lah Ustaz. Suara azan ni suara tak sedap. Suara karaoke tak ada pun fikir suara dia tak sedap. Sejam karaoke. Sejam karaoke. Kita makan keluar balik. Allah, mana orang boleh tahan suara dia? Nah, kita pergi makan kedai-kedai. Ni geng-geng tua karaoke. Ustaz, makan sini ada orang karaoke. Dia kata jauh ke dekat orang karaoke tu? Jauh. Tapi geng-geng tua. Kalau kita makan dia Allah bersungguh. Ini kalau jadi Tok Bila bagus. Tapi bila sebut Tok Bila, pegang suara tak sedap lah, sakit tekak lah. Karaoke dia lah kena bayar. 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 Berapa?
Nak family karaoke ke? Ayo. Tapi dia boleh menyanyi walau suara, dia tahu suara dia tak sedap. Tukar tepuk tangan banyak pula pasang lebih. Tepuk tangan dapat free pula ke? Tepuk tangan. Jadi ini bila kita bandingkan kesungguhan kita dalam dunia dengan kesungguhan kita dalam akhirat, akhirnya kita malu pada Allah. Kalau kita ada iman lah. Kalau saya ada iman, saya akan malu pada Allah bila bab dunia, Masya Allah. Berjaga malang tengok bola. Bila hak akhirat, ustaz ceramah pukul 10 dah ngantuk dah. Tak 20 kali nguak dah ni saat ni. 10 malam, suruh berhenti awal. Pergi tengok bola 3 pagi. 3 pagi dia bangun. Siap pesang. Gerak saya tengok bola. 3 pagi tengok bola. Habis subuh. Tanpa dia rasa malu dengan Allah. Dan ini benda yang kita nak muhasabah. Yang mana pencapaian dunia kita dengan pencapaian akhirat kita. Baik, ini beberapa kisah tentang futuwah. Daripada beberapa cerita tadi, kita tak sempat nak syarah semua, kita dapat tahu bahawa bagaimana perlu kita meletakkan, menjelmakan akhlak yang lebih baik. Dalam semua keadaan, kita akan berfikir macam mana saya nak berakhlak lebih baik. Kerana akhlak ini suatu perkara yang datang daripada iman. Akhlak dia bukan datang daripada tasannuk. Kita hipokrit buat-buat, bukan. Dia datang daripada iman. Atau kalau iman itu hidup, akhlaknya terjaga. Dan akhlaknya sentiasa subur. Dia tak akan menjadi statik. Akhlaknya akan subur. Sebab iman itu iman yang hidup. Iman tanah yang subur. Maka akhlak itu umpama tanaman yang akan subur di atas tanah yang subur. Dia terus akan bangkit. Jadi kita tak akan punya akhlak yang statik. Takat ni esok lagi baik, lagi baik. Sampai dah kita bertemu dengan Allah Ta'ala. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum.